dapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Surah Al-Yusuf ayat 111. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-din zahirin, la'atu bihim qailin, la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min al-la'wa, hatta ya'tiyahum amrullah." Wahum kadzalik. Masih ada secara berterusan dalam kalangan umatku kumpulan yang menegakkan agama Islam dengan gagah perkasa menghadapi musuh, sehingga tidak boleh dimudaratkan oleh penentang mereka, melainkan mereka menghadapi kesusahan, sehingga datangnya ketetapan daripada Allah, yakni membinasakan musuh dan memberikan kemenangan. Dalam keadaan mereka meneruskan perjuangan, mereka tidak berkata, "Qalu ya Rasulullah, wa aynahu?" Lalu para sahabat bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di manakah mereka berada? Qala bi Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Pagi ini saya bawa tajuk ini bersama-sama kita merenung dan memahami akan firman Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Quran sendiri yang ceritakan perihal Palestin dan Al-Aqsa. Saya mulakan tentang Man of Palestine or the Holy Land, di mana asal Palestin itu adalah merupakan suatu negara bangsa. Terdapat pada dalamnya 3 wilayah Judea, Samaria, atas kali Galili, dan di sebelah ini Perea. Judea maksudnya kerajaan Yahudi, walaupun dikatakan Yahudi tetapi Palestin, semuanya adalah Palestin. Artinya Palestin itu meliputi Arab atau Islam, Yahudi, Kristian dan Arabik. Ini sebagaimana yang dicatat dalam manuskrip ini ataupun peta lama ini, yang menunjukkan bahawa negara ini semua dinamakan Palestin. Termasuk juga Old Testament, kitab Yahudi sendiri mengatakan Map of Palestine. Inilah baik. Ini dulu tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperkenalkan hamba-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, yang sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha dengar lagi maha mengetahui. Di dalam ayat ini, di surah Isra ayat yang pertama, surah Isra dinamakan surah Isra, artinya perjalanan. Ini perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil dari kalimat asra bi 'abdihi laylan. Dinamakan surah Isra kerana Allah gunakan dalam surah ini perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selain daripada namanya Isra ataupun surah Isra, dinamakan juga surah ini surah Bani Israel, yang menceritakan tentang perihal mengenai Bani Israel. Surah ini adalah surah yang terletak pada ayat surah yang ke-17 di dalam Al-Quran, yang merupakan surah yang terletak di tengah-tengah, seiring dengan surah Al-Isra dan surah Al-Kahf. Di dalam surah ini, dalam surah Al-Isra ayat pertama ini, Allah menyebut 2 nama, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa.
Masjidil Haram, haram artinya suci. Bukan makna haram itu taliban. Kan? Haram itu maksud suci, muqaddas ataupun taqdis, ataupun kudus. Ini masjid yang suci. Kalau kita pergi ke Madinah, di situ nanti dia tidak Al-Haram, itu yang merujuk kepada Masjid Nabawi. Kalau kita pergi ke Palestin, kalau kita duduk di Baitul Maqdis, maka ditulis kat situ Al-Haram, Ilal Haram, iaitu merujuk kepada Masjid Al-Aqsa. Dan kalau kita di Mekah, sudah itulah Masjid Al-Haram itu merujuk kepada Masjidil Haram yang terletak di Mekah. Allah Ta'ala gunakan dua kalimat, Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Al-Aqsa artinya yang paling jauh. Timbul perselisihan di kalangan para ulama antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Mana dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW menyebut bahawa Masjidil Haram lebih dahulu diciptakan daripada Masjidil Aqsa. Ini kerana sahabat pernah bertanya antara dua masjid ini, mana satu yang Allah jadikan rumah ibadah pertama bagi umat Islam, bagi umat manusia. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa Masjidil Haram. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Dan sesungguhnya rumah ibadah yang pertama sekali yang dijadikan Allah untuk manusia beribadah di dalamnya itulah Mekah. Yang mana Mekah ini wa hudan lil alamin dan menjadi petunjuk kepada sekalian alam. Wa hudan lil alamin juga diartikan maknanya kiblat. Kiblat artinya semua apabila seorang itu ingin mendirikan solat, makanya diarahkan saja kepada Masjidil Haram. Jadi wa hudan lil alamin menjadi petunjuk. Makanya tak kira lah solat di Syarqa atau solat di Mesir ke, atau solat di Afrika ke, atau di Eropah. Apabila nak mendirikan solat, dia menghadap sajalah di Kaabah atau di Masjidil Haram. Namun begitu menjadi khilaf juga di kalangan para ulama, iaitu siapakah yang membina Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sebelum itu antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu 40 tahun pembinaannya, iaitu 40 tahun Masjidil Haram lebih awal dibina daripada Masjidil Aqsa. Namun begitu makhluk di kalangan para ulama khilaf, siapakah yang mula-mula mencipta, yang membina Masjidil Haram. Pendapat pertama mengatakan Nabi Adam AS, iaitu setelah Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam mendapati bahawa malaikat-malaikat yang berada di bumi ini tawaf. Maka Nabi Adam pun membina Kaabah di awalnya di situ, iaitu di Mekah. Berbagai malaikat yang berada di langit itu tawafnya di Baitul Maqdis. 40 tahun kemudian anak kepada Nabi Adam yang membina Masjid Al-Aqsa. Itu pendapat pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahawa yang membina Masjid Al-Aqsa itu ialah Safin, anak kepada Nabi Nuh AS. Sudah tentulah pendapat yang kedua tidak kuat. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahawa Nabi Ibrahim lah yang membina Masjidil Haram bersama anaknya Ismail. 40 tahun kemudian anaknya Ishak Allah yang membina Masjidil Haram. Ada yang mengatakan itulah pendapat yang terkuat, berasaskan daripada apa yang Allah ceritakan dalam Quran, kisah pembinaan Kaabah oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail, sehingga dirakamkan ketika selepas Nabi Allah Ibrahim dan Ismail mendirikan Kaabah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wal zakata. Itu yang sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Baik. Dan Allah Ta'ala sebut allati barakna hawla, yang kami berkati Masjid Al-Aqsa itu dan sekelilingnya. Sudah tentulah di antara kelebihan yang ada pada Masjid Al-Aqsa ini, yaitu antaranya ialah dia pernah menjadi kiblat para nabi. Ini sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abi Aliyah Ar-Rayahi mengatakan bahawa Nabi Saleh alaihissalam kiblatnya itu Kaabah, yakni Masjidil Haram. Kemana Nabi Saleh, yaitu di Madinah Saleh.
ketika utara daripada Madinah, ketika baginda mendirikan solat itu arah kiblatnya itu Mekah. Ini menurut riwayat Nabi Muhammad. Manakala Nabi Musa alaihissalam ketika dia mendirikan solat, kiblatnya itu ialah Sakhra. Sakhra itu ialah terletak di Baitul Maqdis. Sakhra yusalli ila sakhratin nahwil Ka'bah, iaitu dia menghadap Sakhra, dan Sakhra itu adalah seperti Ka'bah di Masjidil Haram. Maknanya nanti kita akan tengok Masjidil Aqsa besar mana. Masjidil Aqsa besar kan. Keluasannya ialah 144,000 meter persegi. Nanti besar. Maknanya satu binaan persegi besar. Di dalamnya ada Masjid Kibli, di tengah-tengahnya ada Sakhra, yang dipanggil Kubah Sakhra. Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran yang ada kelebihan yang ada pada Masjid Al-Aqsa itu terletak pada Sakhra, jadi Sakhra yang di tengah-tengah itu. Ini kerana selain dari menjadi kiblat, menjadi kiblat para nabi, sehingga kan ada riwayat mengatakan bahawa ketika Nabi SAW sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi memimpin solat itu berada di mana? Ada riwayat mengatakan bahawa Nabi menghadap Sakhra. Yang ketiganya yaitu Allah SWT menyebut di dalam surah Al-Qaf ayat 41, "Wasami' yawma yunadi min makarin qarib." Artinya, dengarlah wahai Muhammad panggilan daripada yang memanggil di tempat yang paling dekat. Maka yang dikatakan qarib itu ialah Sakhra. Ayat ini nak ceritakan, ayat 41 daripada surah Al-Qaf menceritakan bahawa setelah berlaku tiupan sangkakala yang pertama, alam ini dibinasakan. Tetapi Sakhra tidak. Melainkan yang Allah izinkan dia tidak binasa. Antaranya Sakhra yang terletak di Baitul Maqdis. Di kalangan ulama mufassirin tafsir ketika menafsirkan ayat 41 daripada surah Al-Qaf ini, "Wastami'", dengarlah wahai Muhammad panggilan daripada yang memanggil, itu malaikat Israfil berdiri di atas Sakhra lalu dia memanggil, ya izal bariyah, wahai tulang belulang yang telah hancur, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kamu agar berkumpul. Maka di waktu itulah cepisan-cepisan tulang yang telah hancur itu bergabung satu dan membentuk jasad. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim pernah mengadu kepada Allah, "Rabbi arina kaifa tuhyi mauta." Wahai Allah, aku nak tahu bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Lalu Allah tanya kepada Nabi Ibrahim, "Afalam tu'min?" Adakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala, kata Nabi Ibrahim, "Bahkan beriman, akan tetapi aku nak sedar hati macam mana saat ketika alam ini telah dihancurkan, kemudian Allah hidupkan semula." Maka Allah telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar memilih 4 ekor burung yang berlainan, dicincang, keduanya dicampurkan dalam menjadi satu bahagian. Kemudian daripada satu bahagian itu dipecahkan menjadi 4, dan letakkan satu bahagian itu di puncak bukit, dan Nabi Ibrahim berdiri di bukit yang lain. Maka Nabi Ibrahim menyeru bahagian yang burung tersebut, maka dia akan datang kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan segera. Dan begitulah keadaan malaikat Israfil ketika berdiri di atas Sakhra. Maka apabila dia menyeru kepada semua tulang belulang, maka ini menjatuh sebagaimana persis yang ditunjukkan oleh Allah SWT kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan Sakhra itu terletak di Baitul Maqdis. Itulah yang antaranya alladzi barakna hawla, yang mana kami berkati di sekelilingnya. Ada satu lagi cerita menarik yang berkaitan dengan Baitul Maqdis ini, ialah bagaimana Allah telah menghidupkan seorang yang telah mati selama 100 tahun. Kemudian dihidupkan kembali, ianya berlaku di Baitul Maqdis. Ada sahabat Masjid Al-Aqsa itu terletak di Baitul Maqdis. Allah memberkati Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis dan sekelilingnya, meliputi negara Palestin.
Antara kelebihan yang ada pada bumi Baitul Maqdis ataupun di bumi Palestin itu ialah di mana penduduknya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu Allah Nabi SAW menyebut inna man jaza mana sanabara. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu mengikut besarnya pujian. Inna Allah idza haba qaum ibtalahu. Allah bila dia sayang satu kaum pasti dia akan puji. Jadi itulah daripada sejarah dulu sebelum Masehi hingga sekarang ini, itulah bumi yang penuh dengan pembunuhan. Tak ada tempat lain macam Palestin ataupun di sekitar Masjid Al-Aqsa, melainkan di sana, iaitu dengan makna yang lain, mereka yang terbunuh itu Allah muliakan dia satu kedudukan yang tinggi. Maksudnya bukan mati syahid itu. Baik. Berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, disebut dalam satu hadis ketika Nabi SAW menaiki Buraq yang ditemani oleh malaikat Jibril, Nabi sampai di kawasan kebun-kebun kurma. Kemudian Jibril memerintahkan kepada Nabi turun, inzil fasali, turun dan solat. Nazar fasalah, maka Nabi turun dan solat. Setelah selesai Nabi solat, Jibril bertanya kepada Nabi, "Ata dari aina salaika?" Tahu di mana kau solat ini? Maka Nabi menjawab, Allah lah yang lebih mengetahui. Maka dijelaskan bahawa lafaz salaika di Taibah wa ilaiha hajarah. Sebelumnya kata solat Taibah di sinilah nanti akan melakukan perjalanan. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan dengan menaiki Buraq sampai di satu kawasan. Maka sekali lagi Jibril beritahu kepada Nabi, inzil fasali, turun dalam solat. Maka setelah Nabi telah selesai solat, sekali lagi Jibril bertanya, "Kata dari aina salaika? Adakah kamu tahu di mana kamu solat?" Maka Nabi jawab, Allah lah yang lebih mengetahui. Maka dijelaskan baca salaika itu di Saina, haitsu kana Allah Musa taklima. Sesungguhnya itu adalah solat itu di Sina ataupun Nun Saina. Atau yang ada sesuatu agak situ. Baca salaika itu di Saina. Sesungguhnya katalah solat itu Sina. Dan Sina ini Allah sebut berkali-kali di dalam Al-Quran. Waddi wa zaitun wa turi sinin. Demi waddi dan demi zaitun dan demi Sina. Waktu kita bermasuk banyaklah ayat-ayat yang menjuruskan kepada turi Sina. Di sini ada tempat di mana Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi teruskan perjalanan dan Nabi nampak di waktu itu Nabi Musa sedang solat di dalam kubur. Kemudian Nabi sampai di satu tempat, sekali lagi Jibril memerintahkan kepada Nabi, inzil fasali, turun dan solat. Maka Nabi turun dan solat. Setelah selesai, maka Jibril bertanya, "Kata dari aina salaika, di mana? Adakah kau tahu di mana kamu solat?" Maka sekali lagi Nabi kata, Allah lah yang lebih mengetahui. Maka dijelaskan bahawa lafaz salaika di Baitul Laham haitsu Isa alaihissalam. Sesungguhnya kita telah solat di Baitul Laham ataupun dan selain di situ di sini adalah tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Kemudian Nabi sampai ke Yerusalem ataupun Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ataupun dalam bahasa Hebrew disebut Beit HaMikdash. Dan Nabi sampai di situ dan Nabi bertemu dengan semua para rasul. Ini satu lagi kelebihan yang Allah berikan dari barakna aula yang kami berkati di Al-Aqsa, yaitu di mana saat bertempurnya atau berkumpulnya para nabi dan rasul. Sekali lagi para ulama khilaf lagi. Adakah Nabi bertemu para rasul itu roh saja atau roh dan jasad? Ada yang mengatakan roh, ada yang mengatakan roh dan jasad. Imam Ibnu Jauziyah menyebut dalam kitab Ar-Ruhnya bahawa Nabi bertemu dengan roh dan jasad. Ini sedikit tadi waktu itu ketika Nabi SAW sampai di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu tidak sebagaimana yang kita lihat seperti ini. Tidak seperti ini. Dan apa yang Nabi lihat waktu itu hanyalah runtuhan bangunan. Tidak ada bangunan kubah sofra. Tidak ada bangunan yang dimana-mana Qibli. Tak ada. Dan kubah sofra dan Masjid Qibli dibina di zaman Al-Malik Marwan, di zaman Umayyah. Yang ada adalah runtuhan bangunan. Kesan daripada serangan Rom ke atas Baitul Maqdis pada
pada tahun 70 Masehi. Selepas daripada Nabi Isa diangkat ke langit dan pengikut-pengikut Nabi Isa dibunuh oleh Yahudi, kemudian yang Allah datangkan roh membinasakan kawasan tersebut. Okay. Dan di manakah terletak di manakah Nabi SAW memimpin solat? Ketika sampai di Masjid Al-Aqsa, ketika Nabi sampai, Nabi mendengar panggilan solat, maka Nabi membuat saf. Maka malaikat Jibril memegang tangan Nabi dan membawa Nabi ke hadapan untuk memimpin solat. Okay. Maka ia terletak berdekatan dengan Safra. Safra itu yang batu besar tadilah. Mungkin kat situ kita buat kat situ. Memang tak parah. Jadi kita terdekat istighfar ni, kubah yang berwarna biru dekat depan ni. Cik. Ini dari bahagian kubah Nabi. Terletak berdekatan betul-betul dekat dengan Safra. Dikatakan di sini lah, dikatakan Nabi memimpin solat. Okey, tak kan? Makanya Safra adalah kiblat ataupun terletak di tengah-tengah Masjid Al-Aqsa tadi. Masjid Al-Aqsa ni dia luas, 144,000 meter persegi, dan Safra itu terletak di tengah-tengah. Sebagaimana Ka'bah berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Untuk lebih jelas lagi, kita boleh nampak di sini ada bangunan kecil, kubah kecil. Yang bisa bangunnya. Okey, itu. Dekat situlah yang terletaknya kubah ini di balik kubah Nabi. Kubah Nabi, iaitu Nabi memimpin solat dan menghadap kepada Safra. Safra maksudnya batu besar. Bagi mereka yang lain, arah ke mana? Itu maknanya dia mengarah ke Mekah. Cuma gambar ni kebalik. Sebab tu Mekah ke bawah. Kan Masjid Al-Aqsa tu di utara. Ini gambar ni diambil daripada utara. Jadi dia soalan pandang ke atas, sebenarnya dia ke bawah. Okay. Baik. Ada yang lain? Tak ada lah kan? Tuan dengar kan? Okay, baik. Ini Safra. Inilah batu yang terletak di dalam kubah Safra. Safra maksudnya batu besar. Okey. Dan ada yang menyatakan dia adalah batu tergantung jawabannya tidak. Dia bukan batu tergantung, Safra maksudnya batu besar. Kita boleh tengok ini pandangan daripada sisi atas. Kalau kita boleh nampak di sebelah tempat di mana Nabi SAW dimi'rajkan, itu berada di ujung mana? Ujung atas tadi. Nampak mana tu? Okey, kalau tuan tengok tadi betul-betul ada satu menara dekat yang besar tu, jadi satu menara. Dikatakan di situlah tempat Nabi SAW berdiri dan dimi'rajkan. Maknanya bukan Nabi berdiri di atas batu. Ada yang mengatakan dia betul dan dimi'rajkan. Dan ketika Nabi mi'raj, adakah benar batu itu terangkat? Tidak. Okey. Dan ini kita tunjukkan dan itu ada tanda kat bawah ujung tu ada tanda masuk ke bawah, masuk ke dalam batu tersebut, dan ini sisi dalam batu tersebut. Kalau kita tengok daripada atas ke bawah lantai itu memang tidak terdapat pun. Okey. Ini sisi yang sini. Kalau kita berbalik 180 darjah, ini sisi belakangnya. Daripada atas ke bawah ni tak ada yang tergantung pun sebenarnya. Maka jelas bahawa ia bukanlah batu tergantung, tak ada. Dia cuma lah batu yang mungkin kita panggil beroda ataupun dia seperti bulu. Kan? Okey, ini sisi yang mana tangga tadi turun ke bawah, inilah dia akan masuk ke dalam batu tersebut.
Kalau ditanya apa yang ada dalam batu safra itu, ini ada. Okey. Kalau kita buat potongan rentas, macam ni. Okey. Jadi yang tengah-tengah, lubang yang tengah-tengah itu yang lantai. Okey. Yang keliling ini itu adalah batu. Mana solid batu itu. Kalau kita nampak ada menara, itu terdapat di mana di Mi'raj di atas. Cuma tidak dipastikan lubang yang bawah ni, yang macam cemburu bawah itu tidak dikenali lubang. Ternyata ia datang daripada bawah kan. Wallah ta'ala tidak nyatakan. Baik. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, daripada benda ini di mana Nabi SAW ketika Nabi menaiki Buraq, Nabi sampai di kawasan Turis Yahna, tempat di mana Nabi Musa AS dengan kitab Taurat. Ini dijelaskan tadi oleh Allah SWT pada ayat yang kedua dalam surah Al-Isra. Allah kata, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yang Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kami berkati sekelilingnya. Dan di salah satu perjalanan tersebut Nabi berhenti di tempat di mana itu Sinai. Dan Allah jelaskan bahawa Ataina Musa kita, dan kami telah berikan kepada Nabi Musa akan kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk kepada Bani Israel dengan mengatakan Allah tattakhiduni wakila, janganlah kamu mengambil selain daripada itu sebagai Tuhan. Kalau kita tengok Ten Commandment 10 ayat perintah, tempat yang atas sekali yang jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Jadi ini keyword dia, maksudnya jangan mensyirikkan Allah Ta'ala. Hendaklah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah bertaat ajaran kitab Taurat. Ini ada tulisan, ini gambar betul di tulisan di Muslim, gambarnya ada gambar betul. Tepat di mana Nabi SAW sampai dan Nabi Musa membuka kitab Taurat. Dan sesungguhnya kitab Taurat itu Allah berikan kepada Nabi Musa dalam bentuk berkeping-keping, dalam bentuk berkeping-keping. Dan Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa cuma buat turun sikit saja sebahagian daripada kitab Taurat turun ke bawah untuk memanggil 70 dalam kitab daripada Bani Israel untuk naik balik bersama Nabi Musa untuk mengambil baki daripada kepingan tersebut. Jadi ini gambar betul, gambar ini memang gambar itu sinar. Dan kitab Taurat itu turun dalam keadaan berkeping-keping. Dan ini gambar itu. Ini gambar itu lah. Misalnya yang itu tidak jelas betul. Ini nak tunjukkan Taurat itu turun dalam berkeping-keping. Kemudian ayat ketiga Allah Ta'ala adalah ayat 14. Di dalam kitab Taurat Allah Ta'ala sebut, wa qadaina ila bani Israil fil kitab, dan kami telah menyatakan, yakni telah menetapkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, la tufsiduna fil ardi, la tufsiduna. La tufsidun itu maksudnya bina'il ma'lum atau bina'il ma'lum. Bila dibariskan depan fi'il mudhari' dibariskan dengan dhamma, itu maksudnya dibinasakan. Kalau fi'il mudhari' tafsidu, maksudnya kamu yang melakukan, kamu yang membinasakan. Sama juga kata apa dengan itu kutiba kamu kutiba alaihi, diwajibkan ke atas kamu. Maka yang wajibkan ke atas kita berpuasa siapa? Allah. Begitu juga ayat ini, la tufsiduna fil ardi, kamu dibinasakan di bumi ini, jadi di bumi Baitul Maqdis marratain, 2 kali. Kerana apa? Wala ta'dudna, wala ta'dud, kamu yang melakukan. Kalau wala tu'lanna, kamu yang kamu dibesarkan. Tapi ini wala ta'dud, kamu sendiri yang membesarkan atau takabur, meninggikan diri, takabur, yang sombong, yang membelakangkan ajaran kitab Taurat. Mereka melakukan sesuatu yang ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wala ta'budu ma'budan katsira. Disebabkan kesombongan kamu yang melampaui. Artinya Allah dah beritahu dah kepada
Nabi Musa. Ketika Allah Ta'ala berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Allah perintahkan Nabi Musa ini agar membawa Bani Israel pergi ke Baitul Maqdis. Kenapa? Sebagaimana yang dinyatakan bahawa Baitul Maqdis diberi lebih awal lagi. Di zaman ada yang kata Nabi Musa, Nabi Adam, ada yang kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang dikatakan anaknya Nabi Ibrahim itu Ishak. Itu lebih awal. Akhirnya di waktu itu Masjid Al-Aqsa sudah ada belum? Sudah ada. Tetapi ia dikuasai oleh kaum Asyiriyah. Dan kaum Asyiriyah ni dia zahir ke atas penduduk di Baitul Maqdis di waktu itu ataupun di sekitar Masjid Al-Aqsa. Tapi dia tidak menghancurkan. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa bawa Bani Israel agar mereka ini memerangi kaum Jabali. Kaum yang gagah di waktu itu ialah kaum Asyiriyah. Jadi hendaklah membebaskan pada Baitul Maqdis itu daripada kezaliman kaum Asyiriyah ataupun Jabali Asyiriyah. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel dibebani. Izhab rabbaka faqatila inna amna fa'idun ila Tuhan kamu. Kenapa dikatakan ila kamu dengan kamu? Kenapa dikatakan ila kaum Musa bersama Harun dan juga Tuhan kamu? Menunjukkan waktu itu Nabi Harun telah meninggal dunia. Muhammad nanti. Kalau kita ada kesempatan kita akan cerita kisah Nabi Musa. Ada riwayat yang jadi begini kamu dalam ini sini dia. Jadi atas sebab itu Allah sesatkan, Allah larang Yahudi itu masuk ke Baitul Maqdis, iaitu pada dinasti tersebut 40 tahun. Dan 40 tahun sebab itu dia tempoh satu dinasti yang terus. Kemudian datang dinasti kedua yang dipimpin oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini ialah pemuda yang sama dengan Nabi Musa, bertemu dengan Khidir. Itu pun nanti kesempatan akan datang kita akan cerita di mana tempat yang dikatakan pertemuan dua laut, yang mana Nabi Musa bersama Khidir bersama Yusha bin Nun bertemu dengan Nabi Khidir. Itu diceritakan. Cuma nak katakan bahawa akhir sekali dia dapat Bani Israel dapat memerintahkan. Okay? Dan Allah beritahu kepada Nabi Musa bahawa Bani Israel ini akan dibinasakan dua kali. Maknanya Allah perintahkan Bani Israel awal-awal itu untuk menghalau, untuk membebaskan Bani Israel daripada kezaliman kaum tersebut. Kemudiannya memang dia akan dapat dan dia memerintah. Tapi lepas itu memerintah dengan adil, utamanya pada zaman Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Pernah juga Allah rakamkan dalam Al-Quran peringatan yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Pernah satu ketika Allah sebut dalam surah Al-Sad. Terbalik depan kita boleh tengok surah Al-Sad ayat yang ke-26. Ayat 24 atau 25 sebelum itu nak mengisahkan bahawa pernah satu ketika Nabi Daud memerintah, dia nak jatuhkan hukuman. Dia telah jatuhkan satu hukuman kepada seorang salah tanpa dia mendengar hujah daripada salah tersebut, menyebabkan Allah Ta'ala tegur Nabi Daud. Disebut dalam surah Sad pada ayat ke-26. Allah berfirman, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillu an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kamilah yang menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini, fil ardh, mana di Baitul Maqdis ini. Oleh itu hendaklah kamu berhukum sesama manusia di atas kebenaran. Jangan kamu mengikut hawa, yakni hawa nafsu, kerana hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Jadi itu. Jadi memang dia memerintah kemudian Nabi Daud berkata dengan adil, diikuti dengan Nabi Sulaiman. Selepas daripada kewafatan Nabi Sulaiman, maka datanglah Babylon menghancurkan harta tersebut buat kali pertama. Nah, kenapa Allah hancurkan pada Baitul Maqdis sebab kewafatan Nabi Sulaiman? Jawapannya ada pada ayat 102 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Saksi tentang kamu itu. Kisah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni ada di kalangan Bani Israel ini bersama dengan jin yang mencuri kasih langit. Mereka menulis
amalan-amalan sihir. Lalu mereka amalkan. Lalu Nabi Sulaiman tahu, Nabi Sulaiman rampas dan letak di bawah kursi pemerintahan. Selepas Nabi Sulaiman wafat, mereka ambil balik kitab tersebut. Maka mereka menuduh bahawa Nabi Sulaiman punya super power disebabkan Nabi Sulaiman mengamalkan sihir tersebut. Sehingga kan Allah mengatakan bahawa kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kufur kerana melakukan sihir, tetapi mereka lah yang sihir. Nah, pokoknya buku apa yang mereka amalkan itu, dan ada pendapat mengatakan bahawa buku tersebut ialah kafalah, dawali kafalah, dan pengikutnya dipanggil kafalis. Dan orang Yahudi lah yang paling ramai mengamalkan ajaran ini. Dia bukan saja kitab sihir, dia ada ritual-ritual khas. Dan ritual-ritual khas itu menjadi ikutan kepada semua gerakan secret society, Illuminati, Freemason, Rosicrucian, Skull and Bar, Skull and Bone, dan macam-macam lagi. Ada 3,000 gerakan-gerakan sampai sekarang ini sebenarnya muncul daripada pendekatan Yahudi lah. Atas sebab itulah Allah datangkan Babylon, sebagaimana Allah sebut fa'idza ya wa'budu lahuma ba'atna 'alaihim ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu ilal anbiya wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila sampai masa janji membalas kedurhakaan kamu, kali pertama daripada dua kedurhakaan itu kemusnahan, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya. Lalu mereka menjelajah segala ceruk rantau, yakni dia menguasai setiap lorong-lorong yang ada di Baitul Maqdis, di celah-celah rumah, di celah-celah binaan, semua dia ada, dia kontrol dan dia membunuh penduduk-penduduk Baitul Maqdis di waktu itu. Mereka dia menghancurkan Imam Al-Tabari menceritakan bahawa binaan yang dibina oleh Nabi Sulaiman hancur. Kalau tidak kita boleh demo ini, ada hancur dah. Binaan yang dibina oleh Nabi Sulaiman yang Allah rakamkan di mahari wa tamafil. Dan binaan Nabi Sulaiman ini hebat, sehingga Maqdis tak tengok kita kerja. Jadi hebat. Ini tak ada. Rupanya ada perkara yang Allah sebut berlaku, Allah tunjukkan bukti. Ada perkara yang Allah cerita yang berlaku, tak boleh nak tunjukkan. Dan tak boleh nak tunjukkan betul-betul. Sebab Quran kata binasa. Jadi memang binasa dulu istana Nabi Sulaiman. Dia letak di mana? Dia di tapak Masjid Al-Aqsa. Tapak Masjid Al-Aqsa. Iaitu dengan serangan Babylon pada tahun 587 sebelum Masehi, hancur binaan Nabi Sulaiman. Dan 70,000 daripada Bani Israel dijadikan tawanan, termasuk salah seorang Nabi namanya Nabi Ibrahim. Jadi bahkan juga ketika bandar Baitul Maqdis itu dihancurkan, kitab Taurat itu dibakar. Orang yang menghafal kitab Taurat itu sebagai suatu penghinaan daripada Allah Taala kepada Bani Israel yang membelakangkan ajaran kitab Taurat dan pelopor kepada ajaran kitab Taurat, pelopor kepada ajaran kitab sihir tadi. Ialah terdiri daripada ramai-ramai ketua-ketua agama oleh Bani Israel. Sebab kenapa ketua agama ada? Kerana ketua agama ada pengaruh di situ. Jadi sebagai satu penghinaan, Allah musnahkan pada waktu di situ yang menghafal kitab Taurat juga dibunuh. Ada satu kisah menarik yang Allah rangkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 299, di mana Allah sebut aukalladzi mar'a ala qaryatin wa hiya khawiyatin ala 'urushiha. Ayat ini nak membuktikan bahawa memang kehancuran pada Baitul Maqdis itu yang Allah ceritakan kisah muzik ataupun disebutnya Ezra yang dimatikan Allah 100 tahun, sebagaimana Ustaz ceritakan di awal tadi, iaitu tidaklah kau rasa pelik wahai Muhammad tentang tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya, iaitu pada Baitul Maqdis. Dan orang itu berkata bagaimana Allah akan menghidupkan semula negeri itu sesudah mati. Kemudian Allah matikan dia selama 100 tahun. Kemudian apabila dia dibangkitkan, malaikat tanya, "Kam labithta? Berapa lama kamu berada di sini?" Lalu dia menjawab, "Labithtu yawman aw ba'da yawm." Aku berada di sini sehari, barangkali setengah hari. Iaitu ketika dia dimatikan pada waktu duha.
waktu yang kita ada sekarang ini. Dan apabila dibangkitkan, dia dibangkitkan selepas asar. Jadi barangkali dia ingat bahawa dia berada di sekejap, tapi mereka kata balik sudah mengatakan tak akan berada di sini 100 tahun. Jadi Allah tunjukkan bagaimana Allah mampu menghidupkan orang yang telah mati 100 tahun itu hidup kembali. Bahkan Allah tunjukkan ujian bagaimana Allah menghidupkan keldai yang itu 100 tahun telah mati. Depan ujian ini Allah akan cantumkan sebagaimana yang diceritakan di awal-awal tadi. Ya. Jadi berkali-kali lagi Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Itu yang berlaku di mana dia dan ujian ini datang di oleh keluar dia masuk, dan ujian ini tak dimaklumkan sebelum dia masuk ke bandar Maqdis. Dia diberitahu bahawa sesungguhnya bandar Maqdis telah hancur diserang Babylon. Sesiapa yang menghafal kitab Taurat dibunuh, barang siapa yang menyimpan kitab Taurat itu, kitab itu akan dibakar. Makanya dia tidak siap mengukus dan tanam dahulu sebelum dia masuk ke dalam bandar. Makanya apa yang berlaku ketika dia dibangkitkan selepas 100 tahun? Adakah pada Batu Maqdis itu sudah berfungsi? Jawapannya ya. Jadi ketika dia dibangkitkan selepas 100 tahun, pada Batu Maqdis sudah berfungsi. Bagaimana cerita dia? Itu Allah sebut ayat berikutnya dalam surah Al-Isra ayat 6. ثم رددنا لكم كرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Kemudian setelah kami bertaubat di dalam tawanan, di bawah cengkaman Babylon, kemudian kami bertaubat. Kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Mereka mengalahkan Babylon, yaitu dengan Allah mendatangkan satu utusan, yaitu Zulkarnain, yang disebut di dalam Al-Quran. Dan di dalam sejarah, di dalam kitab-kitab Yahudi, Zulkarnain ini ialah saya sendiri. Dialah yang menghancurkan, mengalahkan Babylon dan membebaskan semula 70,000 yang jadikan tawanan. Melainkan Nabi dia minta tahu dan meninggal di sana, iaitu di Iraq. Barang siapa yang pergi ke Iraq, dia akan di sana, dia akan bertemu dengan satu makam yang dikatakan makam Nabi dia. Dan Nabi dia itu diwafatkan di situ, dimakamkan di situ. 70,000 lagi tadi berbaki tadi dikembalikan kepada Batu Maqdis, lalu mereka bangunkan semula. Bangunkan apa? Masjidil Aqsa. Makanya di waktu itu Masjidil Aqsa sudah lain. Maka dibedakan sekarang. Jadi sebab itulah saya rasa ini disebut dalam kitab-kitab Yahudi yang menceritakan jasa yang dilakukan oleh saya. Saya dengar yang pun dia agama Islam. Dan agama monoteisme, jadi agama Tuhan yang satu. Kita akan bahas tentang masalah ini pada pertemuan kita yang akan datang bersama dengan itu saja. Dalam cerita pun sampai ke Johor pun belum habis. Jadi saya terus dan inilah kita yang disebut tentang saya tadi. Kita Ezra, kita Isaiah, kita Daniel, kita Tawarikh, semua ceritakan hal yang sama. Sebab itu kita tengok saya Zulkarnain itu disebut dalam surah Al-Kahfi. Sedangkan kisah kehancuran Batu Maqdis itu disebut dalam surah Isra. Dan surah Al-Kahfi dan surah Isra itu terletak persebelahan di antara saling melengkapi. Baik. Selain daripada kisah Zulkarnain yang kaitan dengan surah ini, surah Isra dan juga surah Al-Kahfi ialah roh wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad perihal menengok. Sebab itu pernah di kalangan para mufassirin ketika Nabi ditanya 3 soalan, ceritakan kepada aku tentang roh, tanyakan kepada Nabi Muhammad itu, tanyakan kepada Abu Qasim yang dilarang kepada Nabi Muhammad 3 soalan. Yang ditanyakan tentang roh, tanyakan tentang Ashab Kahfi, dan ditanyakan tentang Zulkarnain. 2 surah itu disebut dalam surah Al-Kahfi, dan 1 surah disebut dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra disebut tentang roh, mana Ashab Kahfi, dan juga surah Ashab Kahfi dan Zulkarnain disebut dalam surah Al-Kahfi. Menunjukkan bahawa 2 surah ini ada kaitan. Panjanglah kalau kita jadi berikan tahu Quran yang kesenian Tuhan. Okey, baik. Kemudian setelah kita berlaku, setelah itu wa in ahsantum ahsantum.
Kalau kamu berbuat baik, ya Allah akan balas dengan kebaikan. Maka di waktu itulah Bani Israel mula memberikan yang baik dibalik yang dinamakan kerajaan Syria di waktu itu. Dan kerajaan itu dah berfungsi sehinggalah zaman zaman kedatangan Nabi Zakaria ataupun Nabi Imran. Yang ini juga bila dia ditekan, dia taat, bila dia memerintah, dia sokong. Dan di waktu itulah dia mula kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pemerintah di waktu itu ialah Herod negeri. Herod ni siapa Yahudi. King Herod itu maksudnya Yahudi, orang Yahudi. King Herod. Dan dia King Herod ni memang raja Yahudi di waktu itu. Dia lah yang membunuh Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya, dan dia juga membunuh Nabi Isa. Apa bukti yang menunjukkan bahawa Masjid Al-Aqsa masih ada? Itu disebut dalam surah Al-Imran. Ada surah Al-Imran, iaitu yang Allah telah katakan dalam surah, iaitu ibu kepada Maryam, di mana ibu kepada Maryam dia pernah bernazar kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku bernazar anak yang kandungan ini, dia mengharapkan anak lelaki. Kalau dia lelaki, nanti aku nak infakkan anaknya. Maksudnya anaknya akan berkhidmat di Masjid Al-Aqsa. Kalau ada orang beribadah, aku dia nak bagi infak, maksudnya dia nak bagi khidmat, nak bagi khidmat. Tetapi yang lagi itu waktu itu dia dah perempuan, dan di waktu itu tak boleh anak-anak, kan? Sebab dia nak infak anak. Jadi kalau ni biar dia khidmat kepada tetangga-tetangga Allah di waktu itu. Jadi jenazah itu. Jadi menunjukkan bahawa jenazah itu. Jadi apa yang berlaku di waktu itu selepas daripada cobaan untuk membunuh Nabi Isa, Allah angkat Nabi Isa ke langit, kemudian pengikut Nabi Isa Al-Hawari itu dibunuh. Jadi di waktu itulah yang disebut sebagai Yesus dan Nazaret, ataupun An-Nasraniyah. Yang ini Nasrani diambil dari kata Nazaret. Nazaret itu adalah satu tempat wilayah di Palestin yang berdekatan dengan Tasik dari Libya Utara. Rupanya begitu Nabi Isa adalah diri daripada satu kawasan tersebut, iaitu Nazaret. Mereka lah yang menjadi bentuk kuat kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini dibesarkan di Nazaret. Setelah ibu dia keluar, ialah pada inilah dia akan terbakar. Jadi orang di bawah ini memang orang yang duduk dengan macam-macam tuduhan. Di bawah sajalah anak dia itu dibesarkan di Nazaret. Di waktu itulah centaman yang dilakukan, yang dibunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu di mana? Okey. Jadi sebab bila Nabi Isa sudah datang balik, yang mengikut itu akan daripada Nazaret dari Nazaret. Dan sebab pada itu tidak ada lagi aturan cacat, tak ada. Maka sebab itu berlaku di pergolakan Rom, datanglah Rom membinasakan Rom datang dan membinasakan batu Maqdis buat kali kedua, sebagaimana Babylon pernah menghancurkan batu Maqdis. Ini hancur. Makanya mihrab yang dikatakan mihrab Nabi Zakaria, mihrabnya Maria, itu telah hancur, telah terbakar, sudah hancur, kan? Dan sebab itu ketika Nabi sudah datang, dan Ustaz katakan tadi, ketika Nabi sampai ke Masjid Al-Aqsa itu hanyalah Tuhan besar daripada sekarang itu buat kali itu. Kemudian itu Allah Ta'ala itu tak bercerita dia, dah habis cerita dia, dah habis. Lepas tu Allah Ta'ala sebut asal hukum ayyarhamkum wa in kuntum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasura. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengasihi kamu kalau kamu bertaubat menjadi kamu kembali di neraka, maka kami pula akan kembali menyiksa kamu di dunia, dan kami telah jadikan mereka neraka menjadi bagi orang-orang yang kafir. Inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini yahdil ladzina ya'lamun. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang betul, yang agama Islam. Wa basyarul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Dan
memberitakan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan menjalankan amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Selepas daripada itu, apa yang berlaku datang Islam. Islam datang dan berlakulah episod yang kedua. Okey, tidak. Dan inilah ada satu video ni, saya tadi ada cerita ringkasannya. Dia adalah Yahudi yang memberikan support, sokongan kepada Palestin, dan beliau sendiri mengatakan bahawa memang Yahudi ini Allah dah berikan 3 kali tindakan. Iaitu pertama ketika zaman Nabi Musa, dia kata masuk agama yang Allah sesatkan selama 40 tahun. Yang kedua kebinasaan dengan datangnya Babylon, dan yang ketiga serangan daripada Jerman. Menyebabkan Yahudi ini sebenarnya dia tak tutup pun untuk membina sebuah negara. Tetapi yang ada ialah hajat daripada Zionis yang mendakwa bahawa mereka adalah orang Yahudi. Mereka dan Yahudi Zionis ini tidak Zionis Haganah. Kita tengok dalam Google tertulis Haganah. Haganah ni adalah Zionis. Mereka menubuhkan satu pasukan yang menuntut kepada kerajaan British bahawa mereka nak mendirikan sebuah negara. Yang inilah yang Zionis yang digelar ni ialah Zionis Haganah. Mereka datang daripada luar, daripada luar. Sejarah Baitul Maqdis ini panjangnya, tapi tak perlu saya ringkaskan terus. Semua kisah-kisah yang berlaku berkaitan dengan Baitul Maqdis ini semua datang daripada luar ke dalam. Contohnya Babylon itu datang daripada luar, daripada Irak datang menyerang. Rom datang daripada luar. Perang salib itu berlaku daripada tentera-tentera salib di Eropah datang menyerang ke Baitul Maqdis. Sehingga kan orang Kristian itu bersama dengan orang Islam. Kristian yang berada di Baitul Maqdis itu bersama-sama dengan Islam mempertahankan bandar Baitul Maqdis. Begitu juga apa yang berlaku dalam dewasa ini adalah Zionis. Ada yang datang daripada luar. Memang bawa masuk pun pendatang-pendatang daripada Eropah semua duduk di masa duduk di Palestin. Memang datang daripada luar. Orang Yahudi Palestin sendiri bagaimana? Mereka adalah orang yang mempertahankan bumi Palestin. Sebab itu di awal tadi saya katakan bahawa kita tentang Palestin ini dia bukan sahaja menjurus kepada agama, tetapi dia menuntut kepada negara bangsa, kemerdekaan Palestin sendiri. Itu saja yang saya nak kongsikan. InsyaAllah yang baik datang kepada Allah, yang salah yang sedang pada tempat ini sendiri. Aku kau dihada wa astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'udzu minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi